Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang hormati sekalian, sekali lagi kita bertemu dalam ruangan yang dinamakan Aura 13. Aura 13 ialah satu ruangan yang disediakan bagi menampilkan calon-calon untuk bersama-sama membincang mengenai mengapa mereka masuk pertandingan dan kedua yang pentingnya agenda mereka, misi dan visi mereka dan agenda mereka sekiranya mereka dipilih menjadi jawatan-jawatan, memegang jawatan-jawatan yang dipertandingkan. Bersama saya pada kali ini, para penonton yang hormati sekalian, ialah seorang pejuang. Saya namakan sebagai pejuang. Ayahnya memang terkenal. Hujung nama ayahnya Palestin. Sebab ayahnya sering berucap, berapi-rapi ucapan ayahnya yang kebanyakannya membela nasib manusia-manusia yang tinggal di bumi Palestin. Dan anaknya bersama dengan kita ialah Puan Raihan Sulaiman Palestin. Puan Raihan sebagaimana ayahnya juga mencabar bukan jawatan nombor 2, bukan jawatan nombor 3, tapi jawatan nombor 1 dalam wanita UMNO Malaysia. Sebagaimana juga Sulaiman Palestin mencabar Datuk Hussein On, Datuk Hussein On ketika itu, Tun Hussein On untuk jawatan Presiden UMNO Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan, saya suka memperkenalkan, selamat datang kepada Puan Raihan. Jadi Waalaikumsalam, IMRTV rasa terhormat dengan kehadiran Puan Raihan dalam program ini. Kita jangan bincang panjang lagi, saya terus nak mengemukakan soalan. Tapi permulaannya, saya rasa baik daripada saya yang memperkenalkan dalam masa 1 minit agaknya, Puan Raihan perkenalkan diri Puan Raihan kepada perwakilan-perwakilan kita, kepada para penonton yang menonton siaran ini sekarang. InsyaAllah. Saya banyak terlibat dalam NGO selama 18 NGO dan selama 24 tahun membuat kerja kebajikan dan lebih kepada anak yatim dan miskin. Dan pernah menjadi ketua wanita Perkasa Malaysia dan juga telah meletakkan jawatan dan sambung sebagai pegawai khas pada Menteri Besar Terengganu iaitu Datuk Seri Ahmad Said. Okey. Jadi maknanya kalau tuan-tuan lihat pernah menjadi ketua wanita kepada Perkasa dan kemudian itu menjawat jawatan-jawatan yang rasa saya di peringkat-peringkatnya sudah melibatkan diri dalam politik ini. Rasa saya penglibatan yang agak begitu lama sudah mendarah daging dalam kehidupan Puan Raihan. Okey, berikutnya Puan Raihan bagi tahu para penonton kita dekat sini, mengapa memilih jawatan nombor 1 Ketua Wanita UMNO? Saya mempunyai visi dan slogan saya yang saya naik dan sentiasa saya bawa, iaitu wanita harus wasatiyah dan kembali kepada fitrah. Bermaksud kita sebagai wanita, saya yang pernah terlibat dalam PRU ke-13 dan saya sendiri berceramah hampir setiap malam, dan melalui pengalaman-pengalaman yang begitu, saya rasa banyak perkara yang harus diselesaikan di dalam wanita itu sendiri. Dan saya rasa itulah keutuhan parti sebenarnya. Kalau kita dapat membawa visi yang baik, insya-Allah martabat UMNO akan kembali dan maruah UMNO akan kembali segar. Kalau diterjemahkan sedikit visi itu dalam bentuk sesuatu yang dapat dipegang, dirangka dan dipegang, apa yang terjadi visinya? Visi saya, sebab saya sayang apabila kita sebagai sayap, kita harus selari dengan kehendak Presiden. Apabila Presiden membawa wasatiyah, saya rasa itu adalah terlalu baik dan harus diangkat oleh sayap. Dan kesederhanaan itu penting di dalam kehidupan kita seperti mana yang diusulkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya kata tidak pernah salah apa yang kalau Nabi Muhammad bawa. Tetapi saya rasa wanita juga harus sedar bahawa setiap wanita diberikan, dianugerahkan oleh Allah fitrah. Iaitu fitrah itulah harus digembelingkan dan fitrah itu adalah sebagai pembimbing. Ya, saya nak pergi kepada satu soalan. Kalau kita lihat dalam wanita UMNO daripada zaman, ambillah Fatimah Hashim misalnya, lepas tu Aisyah Ghani, kemudian selepas itu Rafidah dan sekarang ni Syarizad. Dalam perkembangan begitu jarak-jarak masa yang sedemikian tu, apa yang dapat Puan Raihan ulas dari segi perjuangan ni? Saya kata dari segi perjuangan ni, apa yang dapat diulas? Saya nampak ada ruang terpisah antara belia terutamanya sekarang, antara apabila adanya sayap puteri. Jadi saya nampak ruang ini amat jauh terpisah. Kalau dahulu perjuangan dahulu
mereka lebih membentuk, sebab itu ia digelar sebagai pergerakan kaum ibu. Jadi saya berminat untuk mengembalikan nostalgia pergerakan kaum ibu itu supaya jurang antara puteri, pemuda itu dapat dirapatkan saf dia kepada wanita. Supaya mereka ini boleh wanita mengambil tanggungjawab sebagai ibu kepada mereka daripada membiarkan mereka menjalani pergerakan sendiri. Jadi saya rindukan perjuangan kaum ibu itu. Okey, perjuangan kaum ibu, saya yakin perjuangan kaum ibu ketika itu ya, di kedibandingan sekarang ni mesti ada perbezaannya. Perbezaannya dari segi masih lagi misi dan visi, perbezaannya dari segi semangat perjuangan, perbezaannya dari segi mengangkat martabat Islam, Melayu, institusi raja dan sebagainya, dan perbezaannya kemungkinan dari segi menghampiri, mengangkat martabat misi kelahiran UMNO itu sendiri. Saya nampak yang paling ketara adalah apabila Perlembagaan 160/2 mengatakan bahawa Melayu mesti Islam. Tetapi saya agak sedih apabila melihat kita masuk ke dalam UMNO, melihat nampak ramai Melayu tetapi tidak nampak Islamnya. Jadi saya rasa itu yang harus diketengahkan, dan kekuatan UMNO adalah mengembalikan perkara-perkara Islamik itu berwajah dan berakhlak seperti itu supaya kita akan kembali dihormati, supaya ianya mudah diterjemahkan kepada generasi akan datang. Jadi generasi yang tidak menghormati perlembagaan kerana kita sebagai pemimpin tidak melambangkan perlembagaan tersebut. Okey. Jadi maknanya saya suka ambil perkataan tadi, sedih ya. Puan Raihan sedih melihat apa yang berlaku, dalam mana kita dapati orang Melayu membangun hidup tetapi tidak nampak kekuatan Islamnya itu. Kekuatan, bukan tak nampak Islamnya. Betul. Tidak nampak kekuatan Islamnya di situ. Siapa yang tak sedih? Para penonton yang dihormati sekalian, semua orang sedih. Kalau misalnya tegaknya sebagai Melayu saja hilang Islamnya, saya rasa mungkin dipuja di dunia. Tapi bila kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa kecundang. Tak ada yang mengatakan dia tidak kecundang. Tapi apa yang saya nak sebutkan ni, adakah ini mungkin dikatakan ada penyakit ni postmodernism. Ada yang dikatakan inilah penyakit industrialization. Inilah penyakit urbanization. Inilah penyakit pembangunan yang dirancang sedemikian rupa mengenepikan faktor-faktor keagamaan. Adakah Puan Raihan mendapati bahawa wanita UMNO sekarang ini tidak memberatkan tentang pembentukan syahsiah, tapaknya adalah Islam? Saya sudah berpengalaman. Saya bersyukur kepada Allah kerana saya mencuba satu perkara yang agak janggal di kalangan orang-orang UMNO, iaitu yang pertama bersalaman. Apabila saya menolak salam-salam, itu sudah saya dicemuh. Tetapi saya menganggap walau kalah atau menang, sekurang-kurangnya saya telah membawa satu pembaharuan supaya ada rasa hormat dan menegakkan Islam itu terlebih dahulu. Apa boleh dan apa tidak. Sebab itu saya tidak kata saya tu Islamik, sebab saya rasa saya memilih jalan kesederhanaan. Di dalam apa hal yang boleh, boleh, dan yang tak boleh tu tak bolehlah. Janganlah cuba kita ketengahkan. Lagi satu, saya rasa anak-anak muda sekarang sudah tidak menghormati orang-orang tua, terutama dalam sayap wanita UMNO itu sendiri. Mungkin kerana kita tidak berjaya menonjolkan satu akhlak yang agak boleh diikuti, terutamanya oleh puteri yang bakal menjadi pelapis kepada mereka. Jadi saya rasa memang patut dan wajarlah Islam ini diketengahkan, sebab bukan saja diketengahkan, dia wajib, sebenarnya wajib diketengahkan, supaya saya berani bercakap supaya mata-mata Allah ini saya kembangkan untuk melihat kesalahan saya sendiri. Jadi menegur itu adalah baik dengan cara siasah yang baik. Okey, saya nak pergi kepada cabaran-cabaran yang sedang dihadapi rakyat Malaysia, terutamanya golongan muda dan wanita di Malaysia ni. Ialah cabaran pahaman liberalisme ini. Cabaran boleh dikatakan macam anti agama. Cabaran yang dikatakan sebagai LGBT. Cabaran, minta maaf cabaran akidah. Saya tak mau sebut apa ni, cabaran akidah. Saya terlibat langsung dengan Yayasan Murni Akidah di Malaysia ni. Saya nampak bagaimana anak-anak kita, terutama anak wanita seawal umur 13 tahun, mendepani masalah yang besar sekali, masalah akidah, tercabar akidah mereka. Agaknya bila Puan Raihan dipilih nanti menjadi Ketua Wanita UMNO Malaysia,
macam mana nak tengok cabaran-cabaran ini? Apa nak dibuat? Ada tak pasukan sendiri Puan Raihan untuk menangani masalah ini? Saya telah terlibat hampir 18 tahun dengan remaja, dengan anak yatim dan anak miskin, dan kebanyakan masalah remaja ini keluar bermula daripada rumah anak yatim itu sendiri. Sebab setelah mereka mencecah Form 5, lepas Form 5 mereka akan dibiarkan. Dan di situlah masalah kejahatan sosial akan bermula. Saya mempunyai pengalaman sendiri apabila dalam PLKN saya berjumpa dengan anak-anak remaja yang bertanya saya, apa itu syahadah? Saya amat terkejut. Jadi itulah saya rasa saya sudah ada kumpulan yang solid lah untuk buat perkara ini. Cuma kita ada kapasiti tertentu sebabkan jawatan dan pangkat. Bersebut tentang akidah tadi agak lucu sebab saya masa mula tu saya masuk saya kata kenapa nak masuk bertani, saya kata nak betulkan akidah UMNO dulu. Akidah orang UMNO yang pertama, takutkan Allah. Jangan takutkan pemimpin. Hormat pemimpin tapi takut Allah. Jadi kalau kita boleh betulkan paradigma ini, mengatakan bahawa harta, pangkat dan jawatan ini tidak ada kena-mengena dengan kebenaran. Tidak ada kena-mengena dengan keberanian. Jadi kalau kita dapat menangkis perkara-perkara itu, insya-Allah saya rasa kita dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang takutkan Allah daripada takutkan pemimpin. Jadi bagi saya kebenaran harus di atas. Dan kebenaran itulah yang akan menimbulkan keberanian. Saya ada rasa terharu sikit bila menggunakan perkataan takut kepada Allah ini. Dan saya rasa bukan UMNO saja, seluruh rakyat Malaysia, khasnya orang Islam, daripada 28 juta itu 65% adalah orang Islam takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ini dapat diresapkan bukan saja kepada UMNO, mana-mana pertubuhan politik yang bukan politik pun, termasuk rakyat jelata, selamat bumi Malaysia ini. Jadi maknanya kemudi, pegang kemudi ni. Pegang kemudi. Tak tahu, Farhan tahu kemudi kan? Kemudi. Farhan akan pegang kemudi nak membawa perahu atau kapal ini ke satu pulau. Pulau namanya Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur itu, dan kemudinya itu asasnya dia punya enjin dia punya apa pun, orang-orang yang akan mengendalikan kapal itu mestilah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi saya satu cara macam mana nak masukkan semangat takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu saja saya rasa asas yang paling penting yang harus ditanam pada beliau. Sebab itu saya melahirkan satu modul, iaitu Rasulullah ikon beliau. Sebenarnya saya rasa beliau tidak faham. Kalau beliau itu disumbatkan dengan ilmu, diperkenalkan Al-Quran dan Sunnah dengan baik, mereka tidak akan melakukan perkara itu. Terutamanya apabila kita mendalami perkataan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu saja. Saya rasa itulah asas kepada kepercayaan tauhid yang sebenar. Saudara para penonton dan mata sekalian, masa menceburui kita di peringkat yang fasa yang pertama ini, kita berhenti sebentar, rehat sebentar. Selepas ini kita kembali semula bersama dengan Puan Raihan Sulaiman Palestin, calon jawatan Ketua Wanita UMNO Malaysia. Kita jumpa selepas ini. Akademi Keluarga Bahagia Malaysia. dan ayahlah yang mengasuhkan.
Para penonton, kembali semula kita dalam rancangan Aura 13 sempena dengan pemilihan UMNO tahun 2013. Tetamu kita ialah Puan Raihan Sulaiman Palestin, calon kepada Ketua Wanita UMNO Malaysia. Puan Raihan, saya lepas ni nak pergi kepada pemilihan ini. Sejak 2009, sistem baru telah diperkenalkan. Dan sistem baru yang diperkenalkan ini yang saya tengok baca dalam surat khabar, ramai yang mengulas, ramai yang sebenarnya memberi pandangan-pandangan dan sebahagian daripadanya pandangan tidak puas hati tentang pelaksanaan sistem ini. Maknanya tidak boleh berkempen. Hari ini boleh pula. Hari ini boleh. Selama-lamanya sejak 21 hari bulan tak boleh berkempen. Hari ini boleh. Kemudian yang kedua, dia katakan masa terlalu singkat untuk mengadakan roadshow perkenalkan diri daripada satu zon ke satu zon, satu region ke satu region. Selangor misalnya wilayah, lepas tu nak pergi ke Perak, lepas tu nak pergi pula ke Negeri Sembilan, Melaka, Johor, lepas tu nak pergi balik ke Perlis, nak pergi ke Sabah dan sebagainya. Ada yang saya terbaca dalam blog pagi tadi, ada yang sakit masuk hospital. Betul. Kerana mengikuti cara seperti ini. Komen daripada Puan Raihan. Saya rasa saya orang yang pertama yang keluar dalam akal mengatakan tidak puas hati. Sebab saya rasa syarat yang diadakan ni adalah syarat membunuh calon sebelum berjuang. Kan memang tak masuk akal. Tetapi saya seperti kata apabila syarat dikeluarkan, saya yang serba kekurangan ini terpaksa mengikut sebab itulah satu cara untuk saya boleh memperkenalkan diri kepada orang lain. Dan memang tidak sempat. Apabila dibuka hari ini, macam seolah-olah letak nasi tak semua makan lah. Orang kata kan. Jadi tak logik untuk kita mula berkempen. Memang masa sudah terlalu ketat. Memang tidak mungkin besok kita akan ke Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Lepas tu hari kemudian tu kita akan Sabah, balik Sabah, Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Dan terus mengundi. Dan satu lagi dalam itu yang disuarakan kepada kami, yang kami baca pun, masa pengenalan calon itu pun tidak diperkenalkan berucap. Betul. Hanya disebut nama, angkat tangan begitu saja. Betul. Adakah itu sesuai bagi calon-calon yang bukan menteri, bagi calon-calon yang tidak ada jawatan, bagi calon-calon yang jarang muka keluar dalam TV, radio dan juga mass media cetak dan sebagainya. Dari segi adil tak adil, ada orang mempersoalkan soal keadilan saya itu. Bersyukur alhamdulillah lah, kebesaran Allah yang saya nampak yang paling ketara adalah Facebook saya. Saya punya media sosial terlalu penuh dan terlalu ramai yang menunggu saya di setiap negeri. Dan saya menyampaikan hasrat mereka untuk berkenalan dengan saya pun saya rasa dah syukur dah. Walaupun setelah naik ke pentas, kenalkan diri. Tetapi bila turun dari pentas, ada saja yang berhasrat untuk berjumpa kita. Jadi alhamdulillah lah, saya rasa nak kata puas hati memanglah tak puas hati. Tetapi apa yang Allah bagi, ambil je lah. Itu sajalah saya gunakan. Tapi yang menyambut, ini yang ada personal sikit. Yang menyambut Raihan itu, di atas pentas bila turun daripada ini dengan Facebook yang congested itu, mungkin kerana charm, ya, dia kerana bila CHRM, charm tu ialah kerana dia pandang Puan Raihan ni bukan mungkin dari segi fizikal, sangat fizikal pun mainkan peranan yang penting. Tapi perjuangan saya fikir. Darah perjuangan itu dan aliran perjuangan itu dan juga kata-kata yang ada unsur perjuangan itu. Yang selama ni mungkin kata-kata tu dah makin hilang. Sekarang timbul balik yang itu yang menggamit tu. Betul. Sebenarnya saya rasa kesal sebab terlalu banyak ahli-ahli politik yang mempergunakan agama sebagai landasan mereka untuk berucap. Sebab itu apabila saya membuka Facebooking dan kebanyakan perkataan saya mengarah kepada agama, maka saya pun dicop seperti demikian. Tetapi apabila mereka tengok personal page saya, nama-nama Allah ni, malahan saya telah mengeluarkan 2 buah buku politik. Saya rasa daripada 2006 tak pernah lagi, masih istiqamah. Jadi itu untuk mereka nilaikanlah, insya-Allah. Dan mereka sebenarnya merindui perkataan-perkataan ini. Okey, sekarang mereka hendakkan satu ikon kan ya. Kalau misalnya dulu Tan Sri Fatimah Hashim, Aisyah Ghani, termasuklah Tan Sri Rafidah Aziz dan sebagainya, macam-macam lah orang punya anggapan dan sebagainya, itu kita tak kisahlah kan ya. Sekarang ni nak cari satu ikon. Satu ikon yang sesungguhnya yang saya baca lah, dia nak yang bersih. Ikon yang mempunyai keterampilan diri, ikon yang dapat digantungkan harapan kepada ikon ini untuk membawa wanita UMNO ke satu tahap yang boleh dibanggakan oleh seluruh ahli wanita, oleh ahli UMNO dan juga oleh masyarakat Melayu Islam di Malaysia ini.
Betul, insya-Allah. Sebab itu saya kata saya pun ada zaman jahiliah saya. Sebelum kita nak naik ke atas, tentulah kita harus bersihkan diri kita dulu sebelum kita nak bersihkan orang lain. Saya telah cuba program-program di bawah tapi nampaknya gagal untuk mengangkat martabat dan maruah wanita. Sebab itulah nombor 1 itu menjadi harapan saya supaya dari atas turun ke bawah itu lebih mudah daripada bawah naik ke atas. Tapi ada tak rasa jiwa kecil sikit bila berdepan dengan bekas menteri, bila berdepan dengan tak ada ya? Tak ada langsung bagi saya. Tak ada langsung ya? Allahu Akbar. Hebat. Saya tak ada langsung bagi saya. Saya makin kerdil di mata Allah ada. Tetapi pada manusia saya rasa saya cukup besar. Saya cukup besar. Okey, itu semangatnya. Saya nak pergi pelatu dengan semangat. Nak bawa semangat tu. InsyaAllah. Nak bawa semangat tu bersama-sama dengan wanita UMNO, nak berdepan dengan satu lagi kata orang pertempuran yang paling getir nanti, iaitu pilihan raya umum yang ke-14 yang akan datang. Dan kita lihat ialah wanita, terutamanya wanita bandar, wanita pinggir bandar, biasanya wanita itu menghala over the other side. Yang wanita kampung, muda desa nampaknya masih lagi berpegang kepada UMNO. Jadi okey, oleh kerana Malaysia ni proses urbanisasi, kampung-kampung dah jadi bandar, kampung-kampung dah jadi bandar. Jadi makcik-makcik yang di kampung tu pun dah jadi bandar. Pemikirannya pun sudah dipengaruhi dengan bandar. Maka kita dapati dikatakan dalam PRU ke-14 nanti, selain daripada remaja, wanita-wanita inilah yang menjadi kumpulan yang vulnerable yang mesti ditangani oleh wanita wanita UMNO. Apa resepi yang pada perehan ya? Daripada pengalaman saya daripada NGO dan politik, saya dapati bahawa ada 2 jenis pengundi. Pertama, kita sebagai pemimpin harus tahu bagaimana untuk menawan hati pengundi dan bagaimana untuk menambat. Saya tidak memilih. Sekarang ini apa yang berlaku adalah kita banyak menawan. Maknanya kalau engkau lebih, maka kami tertawan. Kalau pemberian kau lebih, kami tertawan. Saya rasa perkara itu harus dilupakanlah. Kita kena belajar bagaimana untuk menambat hati-hati rakyat dan pengundi. Menambat memang memerlukan siraman dari awal. Memang memerlukan jasa-jasa, taburan jasa kita di setiap kampung dan wanita. Wanita cukup terharu sekiranya kita boleh menyelesaikan walaupun masalah picisan. Jadi saya rasa mulai sekarang kita harus banyak mendengar masalah rakyat daripada rakyat mendengar masalah kita dan yang begitu banyak masalah. Sebab tu bila saya turun ke bawah saya kata sudahlah, jangan lagilah cakap masalah-masalah pemimpin kan. Mari kita bercakap masalah-masalah rakyat. Okey, saya nak pergi pula kepada satu perkara lagi ya. UMNO, termasuk wanita UMNO, dilabelkan sebagai kumpulan yang bandar sifatnya, yang sifatnya sifat aristokrat sifatnya elitis sifatnya. Dan antara sifatnya lagi ialah sifat memperagakan kemewahan, kekayaan, pangkat dan sebagainya. Dan disebut sebenarnya, pemimpin kita pun menyebut, bukan ini tujuan nak masuk UMNO, bukan ini perjuangan, tetapi budaya itu tetap terus kekal. Bahkan ada tempat-tempatnya nampak budaya itu makin meningkat lagi. Apa yang nak dilakukan? Saya lebih suka pendekatan kepada macam saya sebut tadi wasatiyah kan. Kita kena sederhana dalam apa saja hal. Kalau kita nak berjumpa rakyat, maka kita harus berpakaian rakyat dan makan pun macam rakyat. Kalau kita bersama aristokrat, maka kita harus menyesuaikan keadaan tersebut. Tetapi memang betul ini cukup ketara. Kadang-kadang pun saya pun mendengar orang kampung bercakap berapa cincin harganya, berapa harga beg tangannya, berapa harga semualah daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki. Saya sedih. Sebab saya dah bercampur dengan mereka. Bagi mereka sesuatu benda yang berharga itu adalah kehidupan mereka, bukan pakaian. Tetapi banyak wanita menonjolkan pakaian daripada kehidupan yang sebenar. Jadi kita harus menyesuaikan diri kita supaya kita tidak nampak langsung jurang antara kita dengan rakyat, supaya senang didekati. Okey, saya nak pergi satu lagi supaya senang didekati. Saya suka tu perkataan supaya senang didekati. Dan untuk mendekati ini, cara yang dibuat oleh pihak lawan misalnya over the other side, kalau kita tengok ya, mereka mengadakan program kaderisasi.
membina kader-kader melalui berbagai-bagai program, usrahnya, program-program pimpinan menurut turun padang bersama rakyat, merasakan penderitaan rakyat, bersatu dengan rakyat, campur dengan rakyat, hingga tergambar rakyatnya pemimpin-pemimpin itu. Tapi dikatakan yang UMNO ni dia lain sikit. Dia jadi majlisnya lain sikit. Sebab itulah satu pembaharuan yang saya akan bawa, dan saya janji kepada semua akar umbi bahawa saya akan mengubah cara itu, iaitu saya akan memperkenalkan daripada turun padang kepada ziarah. Ziarah iaitu di mana saya sendiri pandai memasak. Jadi kita akan kembali kepada keadaan seperti bergotong royong, kalau di Johor dia panggil rewang. Saya akan perkenalkan perkara-perkara itu kembali supaya kita dalam keadaan sama-sama masak, sama-sama makan. Di situlah kita akan timbul keakraban antara kita. Di situlah mudah, orang kata, daripada bercakap tentang masalah di ruang tamu, lebih banyak masalah yang akan dicurahkan di dapur. Jadi saya rasa kita patut balik kepada kaedah itu. Puan Raihan pandai masak ya? Ya Allah, saya anak angkat. Apa resepi yang anak angkat masakan Kedah, masakan Negeri Sembilan, suami saya Negeri Sembilan, insya-Allah. Jadi kalau pergi ke rumah saya memang dah macam rumah kebajikan masyarakat. Kalau nak tanyalah beliau-beliau yang sentiasa dalam Facebook pun sentiasa duk cakap kami rindukan masak ini, masak itu. Daripada insya-Allah saya memang suka masak. Okey, yang akhirnya Puan Raihan Puan Raihan pandang di sana seolah-olah itulah perwakilan kita yang akan memilih Puan Raihan nanti untuk ditabalkan insya-Allah untuk menjadi Ketua Wanita UMNO Malaysia. Agaknya apa dia beberapa perkataan, beberapa rangkaian perkataan yang nak disampaikan kepada perwakilan-perwakilan dan seluruh maknanya warga UMNO yang sedang menonton siaran kita ini. Sila Puan Raihan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon akar umbi supaya bersama-samalah dengan saya, sebab janganlah ingat saya ini adalah saya, tetapi sebenarnya saya adalah anda. Saya di sini kerana anda. Sebab itu janganlah kita terlalu mengagung-agungkan peribadi seseorang kerana ia tidak baik. Jadi saya adalah seorang manusia yang biasa yang terdedah kepada kesalahan dan dosa yang kita tidak tahu bila-bila masa. Jadi saya mohon kemenangan ataupun kekalahan kita terimalah dengan keadaan yang redha, dan jangan terlalu mengagungkan saya. Saya mohon sangat-sangat bahawa kita harus sama-sama berubah. Perubahan tidak mungkin boleh dibawa oleh saya sendiri, melainkan bersama dengan anda. Itulah pesanan utama saya. Kita redalah dengan keputusan Allah, baik dan buruk. Terima kasih. Okey, para penonton, itulah dia mungkin merupakan kata-kata akhir buat program ini. Jadi dengan nada yang bersahaja, dengan suasana keakakan dan keibuannya, dengan bayangkan orang sentiasa berada di rumahnya, dijamunya makan dan sebagainya, menggambarkan sifat masyarakatnya, sifat rakyatnya. Barangkali saudara, teman-teman yang sedang mengikuti siaran ini, barangkali Puan Raihan ini adalah salah satu daripadanya yang boleh diberikan penilaian dalam konteks kita memilih kepimpinan wanita UMNO bagi tahun 2013 ini. Terima kasih Puan Raihan. Bagi pihak IMR TV, kita mengucapkan terima kasih dapat bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang. Kalau ditakdirkan Puan Raihan menang, jangan lupa salah satu tempat yang pertama untuk mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi dan sebagainya, datanglah ke IMR TV ini. Cukup setakat itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.